Baiklah, terima kasih kepada anda semua untuk yang menonton Selamat Pagi Malaysia, dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda hari ini hari Jumaat. Semua orang berdoa, Sofi. Dan kita harap sangat doa kita, apabila kita berdoa, kita mendatangkan itu doa kita dimakbulkan. Tapi sebenarnya apakah ciri-ciri doa yang dimakbulkan? Adakah semua doa yang kita titipkan itu dimakbulkan, Sofi? Betul. Dan ada sebenarnya doa yang Allah simpan ketika di akhirat kelak. Ada juga doa yang Allah makbulkan di dunia, dan seringkali kita mempertikaikan kenapa Allah tak terus makbulkan doa kita, tetapi sebenarnya ada sebabnya. Dan hari ini kita akan bersama dengan ustazah yang akan merungkaikan lebih lanjut lagi, semestinya bukan kita, Ridwan, masya-Allah. Dan iaitu saya kenalkan, iaitu bersama dengan kita Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin selaku pendakwah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi dan Riza, apa khabar? Alhamdulillah baik. Suara ustazah ni memang sangat popular lah. Ya, betul. Kalau sesiapa yang mendengar rangkaian stesen radio RTM mesti kenal suara ustazah. Sebelum azan biasanya adalah sedikit. Sebelum azan kita bagi dulu sedikit tazkirah sebelum azan selalu. Jadi apabila kita bercakap tentang doa ni, ustazah, apakah sebenarnya kuasa doa itu sendiri dalam kehidupan manusia? Masya-Allah, masya-Allah. Bila sebut kuasa tu kalau terjemah dari Inggeris jadi power power of doa. Subhanallah, hari Jumaat hari yang sangat baik untuk kita bicarakan tentang doa, kerana dalam hari Jumaat ni ada satu saat yang mana kalau kita doa pada waktu tersebut, nescaya yang termasuk daripada saat yang sangat makbul doanya. Tapi kita tak tahu mana bila saat tersebut. Jadi kita kena sentiasa sebab kita tak tahu ada elemen surprise kat situ. Ada wow elemen di situ. Jadi kita sentiasa memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. When we talk about doa, doa ini adalah suatu permintaan daripada yang rendah kepada yang tinggi, daripada yang bawah kepada yang atas. Contoh kalau kita bekerja, kita nak memohon sesuatu daripada bos kita. Mesti ayat kita tu tak adalah ayat macam mengarah kan. Ayat meminta, ayat memohon kami, saya selaku sekian-sekian memohon. So ada dia punya cara tertib dia. Masya-Allah. Ada dia punya cara beradabnya. Kerana kita nak minta daripada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha berkuasa. Jadi di sana kalau tak kena cara dia doa juga. Setiap hari doa, lepas sembahyang doa. Kalau rasa nak minta sesuatu doa, tapi tak kena pada adabnya. Jadi di sana ada sesuatu yang kita kena perhatikan, bagaimana cara kita berdoa. Adab kita berdoa kepada Allah itu antara perkara yang perlu kita titik beratkan untuk kita nak minta apa selepas pada doa tu, Allah kabulkan doa tu. Allah Subhanallah. Jadi perlu ada adabnya, perlu ada waktu yang sesuai. Kita ni selalu ambil mudah Ridwan kan. Lepas solat, kita sendiri, saya sendiri sebagai contoh, kadang-kadang rushing nak uruskan keluarga, uruskan anak. Jadi berdoa tu dia macam skrip ustazah. Dia laju dia gitu, dia peluru je. Masya-Allah. Lagi-lagi kalau dah hafal daripada zaman sekolah agama dulu, mereka besar jadi skrip. Jadi skrip Dia sama je kan. Dia bukan daripada hati. Itulah masalahnya ustazah kan. Saya rasa itu juga punca. Kita rasa doa tadi adalah suatu adat yang kita ulang-ulang, dia rutin yang kita buat setiap hari. Okey, lepas main doa. Okey, kalau lepas dalam majlis doa. Tapi kita tak memahami bahawa doa itu sebenarnya ialah dialog kita. Betul. Kita punya pengaduan kita. Macam kita nak minta sesuatu pada mak dengan ayah kita, kita akan merasai bahawa apa yang mak ayah kita ni suka, so kita akan buat. Ini antara perkara-perkara kalau Rizwan dan juga Sofi boleh kita tengokkan apakah perkara-perkara yang membuatkan doa itu didengar oleh Allah. Yang pertama, sebelum doa tu kena puji Allah dulu. Betul. Kita mulakan dengan kebaikan sebelum kita doa. Sebab tu kita sebut dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat pula pada Nabi. Ini antara ciri-ciri menyebabkan doa itu makbulkan oleh Allah. Yang ketiga, doa tu datang pada hati macam Sofi kata tadi. Doa tu daripada lupuk hati, walaupun kadang-kadang dalam Melayu. Tapi kan dia macam daripada suara yang paling dalam hati kita. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu dah nak buat macam mana ya Allah. Walaupun dia bahasa Melayu, tapi itu lebih dekat dengan kemakbulan di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia lahir daripada betul-betul hati kita, bukan lidah. Jadi doa ini sebenarnya sesuatu yang kita kena main peranan. Dia datang daripada lidah boleh, tapi kena bersama dengan hati kita. Barulah dia merupakan suatu ibadah. Doa ni ibadah. Muhul ibadah. Ataupun kita sebut apa? Muh ni macam otak. Kita dalam tubuh badan kita ni yang kontrol. Suis ni adalah kepala. Akal kita. Nak jalan ke? Nak makan ke? Kan?
Jadi dalam ibadah kita seharian, apa dia punya akal dia, nukleusnya? Doa. Doa adalah nukleus ibadah kita. Sebab tu doa, solat kan, ibadah pertama. Betul. Solat imanuddin. Solat itu ialah tiang agama. Dan maksud solat itu sendiri, biasa orang fikir solat ni apa? Solat ni sembahyang. Sebenarnya dari sudut bahasanya, as-salah huwa doa. Salat itu adalah rangkuman doa daripada takbiratul ihram sampailah assalamualaikum. Jadi inilah hubungan yang paling besar antara kita, iaitu hamba dengan pencipta, dengan apa? Dengan satu ibadah namanya doa. Subhanallah, masya-Allah. Direct dengan Allah. Oh, itu dia betapa powerfulnya doa kita. Sebenarnya bila kita solat macam Ustazah kongsikan, daripada solat daripada awal tu sehinggalah akhirnya kita berdoa betul-betul daripada hati, maka Allah akan berikan ganjaran yang cukup-cukup besar. Allah akan berikan kebaikan dalam kehidupan kita, Ustazah, kan, masya-Allah. Dan di situasi sekarang ni, Ustazah, ramai yang diuji, ya. Betul. Ramai sangat yang sekarang ini tertekan dalam kehidupan dan sebagainya. Dan ada bila sabar ni kita nak pupuk dalam hati, Ustazah, bukan mudah-mudah. Jadi ramai yang diuji yang perlu. Kita mungkin mudahnya untuk kita berkata sabar. Betul. Dalam Al-Quran pun sebanyak 90 kali disebut tentang sabar. Jadi kita sebagai umat Islam, kita faham kita perlu sabar. Tetapi setiap orang luar sana pastinya akan ada situasi di mana terlalu tertekan. Jadi mungkinlah ada sedikit saranan kepada ustazah di luar sana, ustazah kepada mereka di luar sana, khususnya yang sekarang ini diuji oleh Allah SWT, ujian yang mungkin cukup berat bagi mereka. Bagaimana mereka nak tanamkan sifat sabar itu untuk menghadapi ujian Allah SWT? Sebab kita faham sabar ni ada tiga. Sabar ini perlu melalui beberapa perkara, Ustazah, kan? Sabar dalam ujian Allah, sabar dalam ketaatan, dan juga sabar untuk menahan diri daripada melakukan maksiat, Ustazah. Silakan. Masya Allah. Bila kita sebut tentang ujian ni memang dia satu perkara yang tidak enak pada diri kita. Ya. Dia kalau enak disebut apa? Nikmat lah. Yang seronok tu kan. Kalau dapat tu senyum sampai ke telinga kan. Dapat bonus, dapat duit, dapat hadiah, seronok. Lawan kepada yang seronok tadi tu, itulah ujian. Bila dikena pada diri kita, kita akan terduduk, kita akan terkedu, kita akan rasa why me? Dan Allah kata why not? Why not? Kerana kita hamba Allah. Kita semua milik Allah. Allah lah yang pemilik diri kita secara hakikatnya. Kita tak layak untuk kita kata, kenapa tak saya? Kenapa tak mereka? Kenapa tak orang lain? Kenapa tak dia? Tak layak kerana kita hamba. Bila Allah SWT bagi ujian pada kita, dia menyentuh banyak perkara, menyentuh rasa kita. Kadang-kadang menyentuh jasad kita, luka, sakit. Kadang-kadang menyentuh minda kita, rasa tak mampu dah nak fikir. Tapi di sana kita kena ingat satu konsep, Sofi dan Rizwan. Rahmat Allah ni wasi'at min azabihi. Rahmat Allah lebih besar berbanding dengan ancaman ataupun azab Allah. Dan di sanalah membawa kepada kita ada satu perkara hari ini saya nak share pada sahabat-sahabat, dua benda yang mana dengan dua benda ni kita takkan putus asa. Biasa kita dapat ujian, kita mudah rasa macam fed up lah, dah give up. Rasa macam tak boleh nak move on. Macam-macam istilah lah kan. Rasa macam ada sampai yang nak bunuh diri. Betul. Ini yang realiti berlaku di sekeliling kita. Kita boleh tengok, lihat. Orang tak boleh nak pergi. Dan akhirnya membawa kepada suatu perkara yang kita kata dah putus asa, istilahnya murung, anxiety dan sebagainya. Apa caranya? Solusinya, sahabat-sahabat, ada dua benda. Satunya, kita nak bagi tahu kuncinya ialah redha terhadap ketentuan Allah. Redha. Redha ni benda yang paling besar. Kalau kita boleh redha dengan ketentuan Allah, kita takkan rasa lemah. Sebab seseorang yang sudah lapang, dia terima tau. Macam kalau orang kata pasrah tu, dia baru tak apalah nak macam mana kan. Itu macam terpaksa. Terpaksa terima. Tapi redha ni lebih tinggi daripada pasrah. Redha ini suatu sifat yang mana bila kita dapat, kita macam seolah-olah kita berbicara dengan Ya Allah, aku terima. Ya Allah, aku tiada argument dengan apa yang telah datang daripada
Suatu perkara yang sangat tinggi, yang mana seseorang untuk dapat redha, insya-Allah dia boleh bangkit. Dia dapat datang depan dia akan tenang kerana dia telah menyerahkan sesuatu kepada Allah. Yang kedua, iaitu doa tadi. Sebab tu kita dalam kehidupan kita kena ikat dengan doa ni. Jangan tinggal doa. Sebab doa tu di sana adalah kekuatan untuk kita bangkit. Kekuatan untuk kita bangun. Kalau kita tak ada doa, maksudnya kita telah melupuskan satu talian hayat yang paling berharga. Talian hayat kita dalam kehidupan kita. Kalau kita kata, saya dah buat dah, saya dah usaha. Tapi kita tanya, dah doa belum? Kita tanya pada diri kita, aku tak minta pada Allah. Sedangkan ulama zaman dahulu, tak kala di rumah mereka tak ada garam, sahabat-sahabat. Tak ada garam. Dia tak minta dulu dengan jiran, tak pergi kedai dulu. Dia minta dulu dengan Allah. Minta dengan Allah dulu. Sebab dia tahu yang tempat kita meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca ulang-ulang 17 kali satu hari. Iyyaka nasta'in. Dan hanya padamu ya Allah tempat kami meminta, tempat kami memohon. Jadi tak kala kita nak cari kekuatan tersebut, mohonlah, berbicaralah, mengadulah dengan Allah yang Maha mendengar, dan segala penyelesaian datang hakikatnya bukan daripada usaha kita. Betul. Usaha kita buat dengan tangan. Tapi sebenarnya hakikatnya datang dari Allah. Allah yang menggerakkan kaun. Allah yang menggerakkan seluruh kejadian alam ini, manusia, makhluk, angin dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan daripada Allah lah datang penyelesaiannya, insya-Allah. Ustazah, setiap manusia ini kita akan mendapat cabaran dan ujian hidup yang berbeza-beza. Betul. Baru-baru ini banjir. Itu sangat-sangat kita tengok cabaran secara fizikal. Semua orang rasa macam tertekan dalam situasi tersebut. Jadi dalam keadaan cabaran setiap orang berbeza-beza. Kalau mereka terkena banjir, saya pilih cabarannya lain. Jadi bila doa itu boleh dimakbulkan? Adakah semua orang yang terkena cabaran dan ujian itu boleh berdoa dan akhirnya doa itu dimakbulkan, Ustazah? Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doalah, pintalah, mohonlah kepadaku. Allah sebutkan apa? Mesti, pasti aku akan perkenankan. Cuma bentuk Allah kabulkan tadi itu berbeza. Jadi 3 bentuk. Bentuk apa? Yang pertama, Allah bagi bentuk apa yang kita minta. Contohlah kita ambil pen merah. Kita minta pen merah, Allah bagi pen merah. Ada bentuk begitu. Doa-doa dapat terus. Alhamdulillah. Yang kedua, dia punya makbul ni berbentuk yang berbeza. Kita minta pen merah, Allah bagi pen biru. You marah, I love you. Cerita nak Allah bagi bentuk beza. Tapi bagi tak? Bagi. Yang ketiga, kabulnya itu berbeza, iaitu Allah tak bagi dekat dunia, tapi Allah bagi ke akhirat. Subhanallah. Yang ni Allah simpan. Macam mana kita kadang-kadang invest sekarang. Investment kan. Kita invest sekarang bukan dia dapat esok. Nama pun investment, pelaburan, jangka masa panjang. Betul. Inilah doa. Satu investment kita yang mana nanti Allah akan tukarkan kabulnya doa kita itu dalam berbentuk nilaian dekat akhirat. Jadi aset kita. Inilah bentuk-bentuk. Jadi yakin. Yang pertama kena yakin. Yakin. Waktu doa kena yakin. Sebab kalau kita tak yakin, ya ke Allah makbulkan ni. Minta maaf lah, awal-awal lagi Allah dah tolak. Ya, betul. Awal-awal lagi dah kena reject dah. Dah kena reject awal-awal lagi kan. Jadi itu masalah antara kita semualah, Ustazah. Kadang-kadang mulut ni mungkin mengungkapkan kita redha, kita terima, kita percaya. Tetapi hatinya sebaliknya. Kan Ridwan? Kadang-kadang kita macam hati tu 50-50, Ustazah. Macam sama ada betul ke kenapa Allah tak makbulkan doa aku sekarang, kenapa dah berdoa banyak kali pun masih sama lagi. Dan bagaimana Ustazah kita sebagai umat Islam untuk nak pastikan bahawa hati dan mulut kita sama, selari. Dia selari, Ustazah. Dia tak ada berbeza-beza kan. Macam mana itu part yang paling susah. Itu yang antara part yang paling susah lah, Ustazah, kan. Macam mana kita nak pastikan perkara itu selari dan akhirnya kita betul-betul pegang pada konsep redha. Masya-Allah. Bila kita tengok antara perkara yang tak biasanya tak sama apa yang di mulut, tak apa saya maafkan, dalam hati ya Allah membara kan. Subhanallah. Itulah nanti kan. Itu biasa manusia. Sebab tu jangan percaya sangat pada lidah kita. Jadi hati kita dia sepatutnya kena
lebih bersih banding dengan lidah kita. So bila hati yang bersih akan membawa kepada lidah yang bersih. Hati yang beriman kepada Allah, sebab tu iman tu dia bukan sekadar duduk pada mulut. Contohlah kan kita kata saya beriman. Tapi tak kalau Allah uji kita macam tak redha pula. Sebab tu iman tu dia bukan sahaja pada bibir, tapi apa yang tasdiqul lil qalbi. Apa yang benar dibenarkan dalam hati. Dan iman itu apa yang kita buat dalam perbuatan. Tiga-tiga sekali dia kena jalan serentak. So apabila kita diuji oleh Allah dan kita nak berdoa kepada Allah, tapi kita tidak memasukkan elemen iman tadi di dalam kehidupan. Kita nak cerita tentang, bila kita cerita tentang kehidupan, kita tak boleh fikir yang manis-manis saja. Betul. Kan? Kita nak redha, bersyukur dengan benda yang manis-manis. Maksudnya kalau kita fikir, mindset kita begitu, kita tak faham betul erti hidup. Tanya orang yang hidup. Kita pun hidup. Betul. Sahabat kita pun hidup. Mak ayah kita hidup. Mak, macam mana Mak hidup ni? Hidup ni dia best saja ke? Realitinya dia adalah asam garam kehidupan. Maksudnya ada yang masam, ada yang masin, ada yang manis. Dan di sanalah semuanya bagaimana kita nak menjadikan semuanya manis. Apa yang datang dalam kehidupan kita bermula dengan cinta kepada Allah. Sebab yang bagi ujian, ingat tadi, yang bagi ujian bukannya kawan kita. Kalau katalah banjir tadi pun bukan hakikat air itu yang datang. Air itu datang dengan perintah dari Allah. Betul. Maka kalau kita ada cinta kepada Allah, apa yang datang daripada Allah akan manis. Tapi kalau kita tak ada cinta pada Allah, apa yang datang daripada Allah kadang-kadang jadi manis, kadang-kadang jadi pahit. Sebab apa? Kenapa macam ni? Muat kan? Banjir pula. Macam tu kan? Jadi kita akan merumuskan apa? Kita tidak ada suatu, kita kata apa? Punca. Macam mak dengan ayah kita, kalau kita boleh bayangkan bagaimana ibu dan ayah kita memberikan sesuatu kepada kita. Kadang-kadang mak ayah kita marah. Tapi kita makin dekat ke makin jauh? Asalnya kita makin dekat. Sebab apa kita tahu? Dia marah pun sebab dia sayang. Betul. Tak lari pada rumah terus kan? Sebab kita tahu yang memberikan kita tadi nasihat ataupun teguran daripada orang yang kita sayang. Ibu dan ayah kita pasti dia sayang anak dia. Betul. Dan kalau Allah bagi kita teguran dan ujian, kalau Allah bagi kita, kenapa? Kerana sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Betul. Maka Allah nak tarik kita supaya kita tak terus dibuai dengan kesementaraan dunia ni kan, keseronokan dunia ni dia bukannya selama-lamanya. Dia sementara. Jadi Allah nak kejutkan kita kan alam clock yang supaya kita ya Allah kan. Dia ada wake up call lah. Ya, wake up call. Betul. Wake up call. Tolong sedar daripada bangun daripada mimpi. Bangun daripada mimpi. Ini dunia. Nak seronok kat mana? Seronok nanti dekat syurga. Subhanallah. Dekat syurga nikmat yang sangat tidak ada percampuran ataupun di antara nikmat dengan ujian, tak ada. Segalanya yang indah belaka. Tapi nak masuk ke dalam syurga yang mahal tu kena sabar. Bukan mudah-mudah begitu saja. Bukan mudah-mudah. Sebab manusia ni Ustazah, senipis kulit bawang. Senipis-nipis itu ketika susah betul-betul lah, waktu itulah kita betul-betul berdoa, kita betul-betul rasa macam ya Allah ya Tuhanku, kau dekatlah dengan aku dengan kau, aku dekat-dekat. Tiba-tiba senang lupa pula. Allah. Ya, orang macam ya saya rasa ramai. Betul. Kan? Kadang-kadang saya pun begitu. Betul. Doa itu, kalau saya berdoa pada ketika itu, tingkat doa saya itu di mana sebenarnya di mata di mata Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Sewaktu seseorang itu dia mampu untuk mengingati Allah, sewaktu dia dapat nikmat, tidak semestinya lagi dia boleh ingat Allah sewaktu dia berada dalam keadaan yang susah. Sebab memang jiwa manusia bila dia seronok, dia mudah untuk ingat Allah. Tapi kalau dia susah, inilah dia kata betul-betul ujiannya. Tadi baru ujian, kita kata pra-ujian SPM. Baru cubaan. Ya, ujian betul-betul sewaktu susah. Sewaktu susah tu di sana benar-benar diuji. Sebab tu Allah kata orang yang beriman itu tidak akan terbukti lagi betul-betul kau beriman sehingga seseorang itu diuji. Di situ adalah satu ujian yang benar-benar akan menguji yang senipis kulit bawang tadi, koyak ataupun tak.
Kalau dia tak koyak, alhamdulillah. Tapi kalau dia koyak, maka apa yang perlu kita lakukan sewaktu kita dapat nikmat, kena banyak amal soleh. So, sahabat-sahabat nak tahu kita boleh kuat ke tak dengan ujian. Sebab ujian ni datang kita tak tahu. Betul. Dia tak ada bagi tahu kita, okey lagi 5 jam accident. Kalau macam tu senang. 5 jam lagi nanti ada berlaku rompakan awak kena dekat dalam tu. Jadi apa persediaan kita? Yubadiru bil a'mal salih. Sentiasa dan segera buat amalan-amalan yang baik. Ya. Bila kita buat amalan baik, itu adalah persediaan. Orang kata bersedia dengan payung sebelum hujan. Sedia dengan payung sebelum hujan. Macam mana nak sedia dengan payung untuk menghadapi ujian tadi tu? Ujian tu tadi hujan lah ibaratnya. Ya, dengan amalan yang soleh. Subhanallah. Bila kita kuat ni amalan yang soleh ini, dia akan menjadi suatu antibody untuk kita membina sabar. Masya Allah, itu dia dengan sabar ujian dan doa. Ya, itu dia betul. kunci kepada perbincangan kita pada hari ini. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin, pendakwah bebas, kerana bersama dengan kita untuk merungkaikan persoalan-persoalan mengenai betul doa dan bagaimanakah ciri-ciri doa yang dimakbulkan itu. Ya, betul. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Banyak sangat yang kita boleh pelajari untuk hari ini, yang boleh kita terapkan dan juga amalkan insyaAllah. Dan sekembalinya nanti kita akan berbicara tentang kita bersama dengan selebriti minggu ini. Ada dua orang anak muda yang akan Syafiq sampaikan kepada anda semua lagu yang berunsur kerohanian. Itu single terbaru mereka. Nak tahu? Siapakah gerangan selepas ini? Selepas ini. Ya. Bersedia